Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kembali semula kepada isu Tun Mahathir Mohamad. Kali ini pengakuan yang paling kita terkejut. Pasti anda akan terkejut juga. Ini semua adalah pengakuan berkaitan dengan kekalahan Tun Mahathir Mohamad di Parlimen Langkawi pada PRU 15 yang lepas. Anda pasti masih ingat Tun Mahathir kalah teruk di Parlimen Langkawi itu. Kenapa kita cakap dia kalah teruk? Kerana sudahlah kalah, tak pula dapat deposit. Ini menunjukkan bahawa Tun Mahathir Mohamad memang bukan sekadar tidak lagi diundi, bahkan telah ditolak oleh penduduk ataupun para pengundi di Parlimen Langkawi. Tapi lihat, ini yang masih dijajah oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia menyatakan perkara ini kononnya dia kalah di Parlimen Langkawi sebab pengakuan ini. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan dengar baik-baik apa naratif yang masih dijajah oleh Mahathir kerana kekalahan beliau di Parlimen Langkawi. Dengan tajuk daripada FMT, tajuk utamanya, henti naratif Perikatan Nasional menang di Langkawi sebab rasuah. Dr. Mahathir diberitahu. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kekalahannya kepada calon Perikatan Nasional iaitu Suhaimi Abdullah pada PRU 15 kerana sikap rakyat lebih gemar menerima bantuan wang ringgit. Inilah sebabnya, kata Tun Mahathir, dia kalah di Parlimen Langkawi. Dengan kata lain, Mahathir masih lagi belum dapat move on. Kalau ramai-ramai ahli parlimen yang dah kalah teruk, mungkin Tun Mahathir boleh disenaraikan, dicalonkan sebagai calon yang masih belum move on, masih tak boleh terima kekalahan teruk di Parlimen Langkawi, dan masih lagi menyalahkan, bukan saja menyalahkan calon yang menang, tapi juga menyalahkan rakyat yang lebih gemar menerima bantuan wang ringgit, kata Mahathir. Jadi sebenarnya pada pendapat anda, siapa punya salah dia kalah di Parlimen Langkawi? Adakah salah calon lawan beliau? Adakah salah Perikatan Nasional? Adakah masih salah DAP? Ataupun salah rakyat yang lebih gemar menerima bantuan wang ringgit seperti yang dinyatakan Mahathir ini? Pada pendapat netizen dan juga penganalisis politik bebas, mereka kata tiada yang salah, cuma salahnya ialah Mahathir masih mahu bertanding. Kata mereka, Mahathir dah terlalu tua untuk bertanding sebagai ahli parlimen. Itulah satu-satunya sebab, kata penganalisis politik bebas. Apa pendapat anda semua? Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN Kedah menasihatkan Dr. Mahathir Mohamad supaya tidak lagi mendendangkan dakwaan kekalahannya di Parlimen Langkawi pada PRU 15 kerana pemberian wang tunai RM100 kepada pengundi. Kalau betul ini berlaku, yang hairannya kenapa Tun Mahathir tidak membuat laporan petition untuk membantah kemenangan Perikatan Nasional di Langkawi kalau betul ada bukti pemberian wang tunai RM100 ini. Sampai sekarang tak tahulah kalau ada, tapi bagi saya belum jumpa laporan yang dibuat oleh Tun Mahathir tentang kenyataan ini. Ketua penerangannya, Khairul Anwar Ramli, turut menggesa bekas Perdana Menteri itu fokus pada tugas penasihat tidak rasmi 4 Negeri PAS atau dikenali sebagai State Government 4 SG4. Pengiktirafan diberikan selepas beliau menyokong Perikatan Nasional menjelang PRN Ogos lalu. Jadi Mahathir ni mungkin dah keliru. Kadang-kadang mungkin dia keliru. Dia dah lama sudah bersama dengan Perikatan Nasional, tapi masih lagi sanggup menyalahkan Perikatan Nasional yang kononnya memberi pemberian wang tunai 100 kepada pengundi. Jadi itulah netizen dan juga penganalisis politik, pemerhati politik bebas kata, Mahathir ni sebenarnya nak sokong siapa?
Kalau dah menjadi penasihat kepada PAS yang ada 4 negeri itu, kenapa dia masih lagi menjajah naratif sama? Itulah yang menghairankan kita semua. Jadi lebih baik dia fokus kepada tugas penasihat tidak rasmi 4 negeri PAS itu. Menurut Khairul lagi, Mahathir harus menghentikan naratif kekalahannya disebabkan unsur rasuah yang terus diulangi walaupun telah dijawab Perikatan Nasional. Terbaru pada podcast Keluar Sekejap, kendalian 2 mantan pemimpin UMNO yaitu Khairi Jamaluddin dan Syahrir Hamdan yang disiarkan Isnin lalu. Mahathir mendakwa kekalahannya kepada calon Perikatan Nasional PN Suhaimi Abdullah kerana sikap rakyat yang lebih gemar menerima bantuan dalam bentuk wang ringgit, yaitu sekitar RM100 di sebalik pelbagai usahanya sepanjang bergelar wakil rakyat. Lucu tapi benar. Kalau anda nak ketawa, ketawa ajalah. Nak tulis dalam ruangan komen lucu, tulislah lucu. Saya rasa komen Mahathir kurang tepat. Kata penulis ini, yang beliau berlawan adalah daripada Perikatan Nasional, kelompok menentang salah guna kuasa atau penyelewengan. Mungkin beliau dapat maklumat kurang tepat daripada kenyataan yang dia buat. Kalau kita tengok ahli parlimen sekarang, Muhammad Suhaimi Abdullah, tiada pertuduhan, tiada tuduhan atau siasatan SPRM kepada dia. Jadi tuduhan itu kurang tepat, kata Khairul kepada FMT. Nah, kita tunggulah nanti. Kalau mungkin Muhammad Suhaimi ini sakit hati, silap-silap dia akan saman Mahathir atas dakwaan fitnah. Kita tunggulah. Beliau menggesa Mahathir melupakan kekalahannya kepada Suhaimi dan menumpukan agenda besar untuk mengangkat ekonomi 4 negeri di bawah SG4, yaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu, terutama bawah pelaburan, kecekapan pemerintahan dan tiada ketirisan, katanya lagi. Julai lalu, Suhaimi menafikan terbabit dengan rasuah pengundi bagi menjawab dakwaan Mahathir ketika itu dan memintanya menerima kekalahan. Jadi dengan kata lain, move on lah Tun Mahathir. Kalau tak dapat move on atas kekalahan ini, netizen kata, penganalisis politik bebas kata, kalau tak nak move on daripada kekalahan ini, kata mereka, move sajalah. Move maksudnya berhenti sajalah, bergerak sajalah daripada dunia politik, pergilah asuh cucu ataupun bersaralah dengan tenang, kata mereka lagi. Jadi apa pendapat kamu semua? Salah siapa Mahathir kalah? Jangan lupa tinggalkan komen kamu. Jawaban kamu, salah siapa Tun Mahathir kalah? Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan berkaitan 4 ahli parlimen yang dituduh, didakwa, telah diugut dan diberikan sogokan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak ulas sedikit dulu. Apakah sebenarnya sebab mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Menurut pandangan beberapa penganalisis politik bebas, mereka mengatakan bahawa tidaklah logik menerima mereka ditawarkan sogokan dan ugutan. Kata mereka, sebenarnya mereka semua ni menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya kerana satu sebab yang jelas lagi bersuruh, iaitu mereka hanya mahu peruntukan daripada kerajaan untuk ahli parlimen. Tidak lebih, tidak kurang daripada itu, kata mereka. Kerana mereka terfikir 4 tahun lagi menjadi ahli parlimen tanpa peruntukan daripada kerajaan tentulah amat menyusahkan dan memeritkan. Jadi sebenarnya ada juga pemerhati politik mengatakan tindakan 4 ahli parlimen ini sebenarnya bukanlah membelakangkan pengundi, tetapi ini adalah kerana mereka mendahulukan para pengundi dan rakyat di kawasan parlimen mereka, kata netizen. Namun demikian, yang mengejutkan kita hari ini ialah apabila SPRM mengesahkan
akan memanggil 4 ahli parlimen Perikatan Nasional yang menyokong Anwar Ibrahim. Namun demikian, secara pribadi bagi saya, tindakan ahli parlimen ini dipanggil, SPRM ini mahu memanggil 4 ahli parlimen ini adalah tindakan yang amat bertepatan. Karena disinilah segala-galanya akan terbongkar. Disinilah segala-galanya akan diketahui umum. Kita akan tahu sekarang selepas penyiasatan daripada SPRM ini, kita akan tahu siapa sebenarnya yang bohong dan siapa sebenarnya yang bercakap benar. Karena sebelum ini kita pun tahu SPRM telah menafikan terlibat dalam unsur ugutan kepada ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. SPRM juga telah menyatakan telah pun membuat beberapa laporan polis berkaitan dengan kononnya beberapa dakwaan yang amat mengecewakan SPRM. Selain daripada itu, kita juga tahu hampir yang saya pasti 3 orang daripada ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini telah pun tampil, dan kalau saya tak silap dah 4 orang sudah tampil menafikan, diugut dan menerima segukan. Jadi kalau 4 orang yang menyokong ini sudah membuat sidang media, penerangan melalui Facebook ataupun kenyataan media yang menyatakan mereka tidak diugut atau tidak diberikan segukan, menerima segukan, jadi siapakah yang sebenarnya dirujuk oleh Perikatan Nasional sebagai telah diugut dan menerima segukan? Kalau orangnya telah pun menafikan, tapi orang yang buat laporan pula, lain pula ceritanya, ini sudah terang lagi bersulu. Tapi tak apalah, kita akan lihat nanti melalui siasatan SPRM ini, siapa yang terkantoi membohong, siapa yang terkantoi tertipu. Menipu dan tertipu. Itulah yang kita nak lihat. Pada zaman moden ini, kita sebenarnya mahu melihat bukti dan siasatan penuh. Kita tidak akan mendengar cakap-cakap di luar. Jadi amat terbaik kalau SPRM ambil tindakan segera menyiasat itu. Selain itu ada juga netizen mengatakan bahwa kalau SPRM menyiasat 4 ahli parlimen ini sebenarnya ianya akan menyebabkan Perikatan Nasional sendiri yang rugi, kata mereka. Ini akan memakan diri bagi Perikatan Nasional, kata netizen. Hal ini karena kata mereka, kalau benar tiada ugutan dan tiada segukan, maka akan kelihatanlah siapa yang sebenarnya memfitnah. Disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan memanggil 4 ahli parlimen Perikatan Nasional yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Kata Azam Baki, buat masa ini kita tunggu laporan daripada polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempoh terdekat, katanya kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama persidangan anti rasuah sedunia. Beliau berkata, laporan polis terhadap keempat-empat ahli parlimen berkenan dibuat pada Isnin lepas dan polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. Pada Selasa lepas, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, polis dan SPRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional terhadap Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Bersatu iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jeli menyatakan pendirian menyokong Anwar Ibrahim menyebabkan timbul dakwaan kononnya itu ada unsur rasuah. Sementara itu, Azam Baki berkata SPRM akan mendedahkan laporan interim berhubung siasatan terhadap Aman Palestin Berhad yang didakwa wujud ketidakaturan dalam aktiviti pengumpulan derma oleh badan bukan kerajaan NGO itu untuk rakyat Palestin.
Beri tempo masa kepada SPRM siasat dan minggu depan laporan interim akan dikeluarkan kerana ia penting untuk orang ramai tahu, katanya. Mengenai laporan polis yang dibuat ekoran tahumahan terhadap SPRM yang mendakwa agensi itu dikawal oleh kerajaan, Azam Baki berkata ia adalah tahumahan liar dan tidak berasas. Kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ahli Parlimen Muar masih dalam peringkat rayuan dan mana-mana pihak tidak boleh pertikai. Ada ketika SPRM kalah pendakwaan di mahkamah, tetapi ada pula pihak katakan sesiapa mempengaruhi mahkamah, katanya. Semalam SPRM membuat laporan polis berhubung hantaran dalam aplikasi TikTok yang didakwa mengandungi tuduhan palsu semasa pelancaran jentera pilihan raya PRK Parlimen Kemaman pada 10 November lepas. Hantaran dimuat naik seorang pemilik akaun media sosial itu memaparkan seorang pemimpin parti politik mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau, antaranya jentera-jentera kerajaan, SPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan selain mempertikai keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan pertuduhan ke atas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sumber bernama dipetik daripada Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini memang parah. Ini memang teruk dan ini memang lucu. Manakala tidak lucunya? Tajuk berita daripada Harapan Daily menulis, kenapa Hadi tidak bertindak selamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa? Kita pun tahu sebelum ini, Hadi Awang pernah bergelar seorang duta bertaraf menteri dan berkuasa pula di Putrajaya pada waktu itu sebagai kerajaan dalam Perikatan Nasional dan juga dalam Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Namun, menjadi persoalan yang tak ada jawapan sehingga kini, yang gagal dijawab juga oleh para pemimpin daripada blok pembangkang ialah kenapa Hadi tidak bertindak menyelamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa, tetapi sekarang ini pula ia sangat nak memperjuangkan Mahkamah Syariah. Ditulis oleh Ahmad Mususi. Hadi bohong cuba bina persepsi kerajaan tidak bantu Mahkamah Syariah. Kenapa Hadi tidak bertindak menyelamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa? Haji Hadi bohong jika cuba bina persepsi kerajaan tidak bertindak bantu selamatkan Mahkamah Syariah. Semasa jadi kerajaan, mereka tidak bertindak. Walhal, dua kes itu berlaku semasa pentadbiran Perikatan Nasional PAS. Apabila diberi amanah jadi duta khas dan menteri, mereka pula mengkhianati amanah, makan gaji buta apabila berlaku kes Iki Putra 2021 dan Nick Elin 2022. Dulu janji nak bentang RUU 355 dan janji nak buat hudud. Mereka mungkiri bila kuasa di tangan. Kini oleh sebab berseteru dengan kerajaan Madani, mereka pula melampau dengan cetuskan fitnah baru. Keempat-empat ini adalah perangai munafik. Undang-undang syariah adalah topik paling disukai untuk dipolitikkan PAS dan Hadi sejak zaman muda untuk kafirkan lawan. Dulu, 80-an, Hadi main isu ini hingga anggap UMNO kafir kerana tidak laksana hudud dan pertahan perlembagaan. Pertahan Mahkamah Syariah kerja wajib melalui cara yang betul. Tapi mulakan kempen dengan salahkan pihak lain, tonjolkan niat sebenar Hadi dan PAS. Kini memiliki media milik PAS. Senjata ini ditala kepada kerajaan Madani dan parti-parti komponen. Kadang-kadang, ulama su tidak buat fitnah. Kerjanya hanya mencetus fitnah.
dan askar-askarnya akan buat spekulasi fitnah. Ulama mereka ketika itu lebih jahat dari siapa yang ada di bawah langit, dan daripada merekalah akan keluarnya fitnah, dan pada merekalah akan kembalinya fitnah tersebut. H.R. Baihaqi, dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Kenapa Hadi tidak bertindak selamatkan mahkamah syariah semasa berkuasa, tapi sekarang pula beria-ia pula nak menyelamatkan kononnya? Sikap PAS, punca ahli parlimen bersatu beralih sokongan. Salah satu isu daripada Malaysia, daripada Harapan Daily yang menjadi isu hangat, ditulis oleh Desa HM. PAS dalam dilema. Semua yang dibuat serba tak kena. Dek kerana keputusan Perikatan Nasional PN yang dimonopoli PAS memutuskan tidak ada lagi rundingan pasal peruntukan, menyebabkan beberapa ahli parlimen dari Bersatu tiba-tiba buat U-turn sokong Perdana Menteri ke-10 secara peribadi. PAS yang cuba menunjukkan sikap sombong dan bongkak mereka terhadap tawaran Perdana Menteri ke-10 untuk membuat keputusan menamatkan rundingan dan berbincang hal peruntukan parlimen dengan timbalan Perdana Menteri kedua, kini benar-benar memakan diri. Sikap bodoh sombong PAS kini sudah tidak lagi dipedulikan oleh beberapa ahli parlimen dari Bersatu. Sukar dinafikan dalam sedikit hari lagi, beberapa orang lagi akan turut menyertai Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Yang tinggal bersama PAS hanyalah beberapa ahli parlimen pro pemimpin video kabur yang sedang bersiap-siap untuk menerajui parti. Segalanya sudah disusun rapi, bermula dari memilih calon dalam PRN yang lepas. Tim video kabur sudah mula memasang strategi. Majoriti dalam kumpulan itu mempunyai cita-cita tinggi. Salah-salah hari bulan, PAS akan disisihkan ke tepi. Itu yang PAS takut. Sebahagian kepimpinan PAS sudah mula menghidu sesuatu. Permulaan kepada agenda percaturan itu ketara apabila Atok berjaya menempatkan dirinya menjadi penasihat SG4. Semua maklum Atuk Sakani anak didiknya siapa. Semua orang tahu. Sekarang PAS sedang pening kepala. Cita-cita untuk memancing ahli-ahli Parlimen UMNO, GRS dan GPS akan menjadikan PN cukup jumlah dan mereka boleh berarak ke Putrajaya kini bertukar menjadi malapetaka. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berlompatan. Nantikan, ada beberapa episod menarik lagi yang bakal berlaku dalam PAS, khususnya pasca Atok Saka jadi penasihat, akan saya bongkarkan. Politik biasalah, kalau tidak masakan 5 jawatan teratas dalam muktamar parti yang lepas tidak berani dipertandingkan. Ada kisah menarik, nantikan. Kata penulis ini, yaitu Desa HM daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Ammar bersuara selepas 4 ahli parlimen Bersatu sokong Anwar. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ammar Nik Abdul dilihat bersuara selepas 4 ahli parlimen dari Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun yang dipertua Dewan Undangan Negeri Kelantan berkenan sekadar berperibahasa, walaupun menonjolkan merah yang merupakan warna lambang Bersatu sebagai latar belakang bagi hantaran di Facebook rasminya. Gunting dalam lipatan lebih bahaya daripada pedang yang terhunus, katanya ringkas. Sokongan kepada Perdana Menteri bermula dengan ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Rata-rata warganet mengaitkan hantaran Muhammad Ammar itu dengan tindakan 4 wakil rakyat Perikatan Nasional dari Bersatu yang menyokong dasar dan inisiatif kerajaan Madani. Malah ada yang mengingatkan secara tinis PAS juga dari segi muafakat politik
pernah bersikap seperti gunting dalam lipatan. Untung Bunga Raya Bersatu lepas menang kali sokongan kawan masa kempen saja. Kita buat orang, orang pun buat kita. Semoga tabah. Demikian antara komentar netizen. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.